Sambungan kita pada kali ini bermula ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 kita masuk kepada tajuk kita. Tajuk kitanya iaitu Ashabul Kahfi. Bagi jemaah yang pegang tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 584. Mari kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Am hasibta an ashabal kahfi, adakah engkau menyangka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa kisah ashabul kahfi dan ar-raqim, satu kisah ini, al-kahfi war-raqim, bukan kata dua cerita, kahfi satu, raqim satu ya. Al-kahfi dan ar-raqim itu sahaja yang menakjubkan, antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Itu kesangkaan kamu. Tengok nota dia di bawah. Apa nota kata? Ashabul kahfi artinya penduduk gua. Dalam awal surah ada sebut beza di antara al-kahfi dengan al-ghar. Al-kahfi itu gua besar, boleh masuk ramai-ramai. Kalau kata al-ghar, gua sempit, mungkin boleh masuk seorang ya. Itu dia panggil ghar, kahfi. Jadi, dan ar-raqim pula, apa dia makna ar-raqim? Ar-raqim ni para jemaah sekalian, di antara makna dianya ar-raqim, nama al-kitab. Ar-raqim ashab al-kahfi wal kitab. Tulis pelajar. Raqim tu iaitu, tengok dah dalam nota kaki dulu, kita pergi nota kaki pimpinan, lepas tu kita masuk tafsir kita. Apa ashabul kahfi kita tahulah, pemuda-pemuda tu, tapi ar-raqim tu apa benda? Ar-raqim itu pula ialah nama anjing ashabul kahfi. Ini dalam nota kaki pimpinan kata. Atau batu bertulis yang dicatat atau dirakamkan padanya nama-nama mereka. Maknanya orang ni dicatatkan bahawa pemuda-pemuda ni hilang, entah ke mana, dia pun tulis nama dia tu di tempat ni. Kisah mereka sebagaimana yang diceritakan dalam ayat-ayat yang berikutnya, insya-Allah kita akan baca, sungguh menakjubkan sebagai salah satu dari tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla.
Ini tanda-tanda. Tetapi janganlah disangka bahawa kisah mereka sahaja yang menakjubkan. Bahkan kejadian langit dan bumi serta segala isinya yang telah dijadikan oleh Allah itu lebih menakjubkan lagi. Jadi Allah Ta'ala peringat ini, jangan rasa cerita Ashabul Kahfi ya peliknya. Hak lain ajab, lebih ajaib, lebih menakjubkan kejadian langit dengan bumi. Hak ni orang tidur ya. Cuma kita ni langit dengan bumi, bukau, gunung, ganang, sungai, laut ni kita selalu tengok dah. Jadi tak berasa nak mikir banyak kan. Tapi kalau tengok laut, tengok apa ni Ashabul Kahfi, kita rasa pelik lah. Sebab benda baru. Kaum Yahudi dan Nasara dengan perantaraan kaum musyrik Arab telah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Ashabul Kahfi ini kerana hendak menguji kebenaran baginda. Lalu turun firman Allah Ta'ala yang menerangkannya mulai dari ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya. Itu dalam pimpinan. Saya nak tengok dalam tafsir Al-Muharrar ni kata apa. Ar-Raqim dengan makna Al-Kitab, kitab. Mana kitab hak dia belajar, hak dia mengaji, yang menyebabkan dia beriman. Satu. Kata Ibnu Ashur, Ar-Raqim iaitulah kitab yang ada bersama dengan Ashabul Kahfi dalam gua. Ada yang mengatakan mereka tulis dalam buku itu agama mereka, agama tauhid. Ada kata kitab itu kitab agama, agama sebelum Nabi Isa. Sebab peristiwa ni berlaku awal lagi Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan dia catatan yang mereka tulis. Kenapa mereka duduk dalam gua? Sebabnya kerana nak lari daripada kekufuran kaum mereka. Jadi kata Syekh Syangkiti, Al-Azhar Ar-Raqim dengan bermakna marqum, dengan makna kitab, tulisan. Hak dia tulis tu. Tengok. Hak ni pun penat dah kita dah nak baca Ar-Raqim tu apa dia. Ada juga seperti dalam pimpinan kata Ar-Raqim tu nama bukit tempat dia ada gua tu. Bukit Raqim nama dia. Ada kata nama wadi. Bukan bukit, dalam wadi tu ada gua. Allahu Akbar. Tak apalah. Itu di antara makna Ar-Raqim. Hak ni pun pelik dah. Dalam banyak-banyak yang ni pun kita rasa sudah pelik kan. Ashabul Kahfi war-Raqim. Nak cari makna Raqim, penat ulama-ulama mengumpulkan pandangan-pandangan ulama salafus salih, ahli-ahli tafsir yang menafsirkannya. Baik, dalam ayat ini Allah kata, kamu jangan sangka bahawa Ashabul Kahfi tidur lama tu benda yang paling pelik lah. Di antara perkara pelik, perkara ajaib, betul. Tapi kalau nak kata dia lah saja ajaib, banyak lagi benda-benda lain yang ajaib, yang lebih pelik daripada itu kan. Bukan bermakna kita menafikan kisah Ashabul Kahfi itu tidak ajaib. Tetapi ada lagi yang lebih ajaib. Itu maksud dia falaisa syai'an ajaban bin nisbati ila qudratina. Maknanya nak bandingkan kuasa Allah Taala, tak peliklah apa yang berlaku kepada pemuda Al-Kahfi. Sebab apa? Baik, kita bagi apa cerita dia, ayat yang ke-10. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا. Ingatlah peristiwa tatkala serombongan orang-orang muda pergi berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa. Tanda ni pelajar. Doa ni elok kita baca sebagai doa yang dipetik daripada Quran.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maksudnya, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Dia tahu dia dalam tekanan, hidup dalam suasana yang begitu menakutkan, maka eloklah kita berdoa. Doa ni boleh ambil para pelajar tanda ini di antara doa yang baik. Sebab kita minta Allah bagi rahmat, kita minta Allah Ta'ala bagi kita pimpinan dalam hidup ni. Biarlah kita buat yang terbaik, buat keputusan yang terbaik dalam semua perkara, insya-Allah. Tengok nota di bawah, nota 712. Peristiwa Ashabul Kahfi ini berlaku pada zaman dahulu, sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orangnya Ashabul Kahfi? Dengar ni, kita bongkar mencari Ashabul Kahfi. Siapakah mereka? Di manakah negerinya? Tidak diterangkan dalam Al-Quran, kerana yang penting ialah pengajaran dan contoh tauladan yang terdapat dalam kisah itu. Ini ulama tafsir kata tak penting di mana tempat, apa nama kita, apa nama mereka, tapi bagi syarikat pelancongan, agensi pelancongan penting. Sebab apa? Bila kita boleh buktikan di sini gua Ashabul Kahfi, berduyun-duyunlah orang pergi. Betul tak? Yang Anas sendiri sempat pergi cari gua Ashabul Kahfi ni di Jordan ataupun Urdun. Di sana ada gua Ashabul Kahfi. Ada ramai orang pergi, boleh katakan pelancong mari kat penuh bahas itu. Tapi itulah yang dikatakan Allah Ta'ala tak sebut kat mana, Nabi pun tak bagi tahu. Maka kalau kita tak tahu pun tidak jadi masalah. Dalam ayat ini dan ayat yang berikutnya diterangkan bahawa mereka ialah beberapa orang anak-anak muda yang beriman, yang telah melarikan diri ke gua itu untuk beribadat kepada Allah yang Maha Esa sambil berdoa semoga mereka beroleh selamat dan diberi petunjuk hidayah. Mereka berlindung di situ kerana rajanya yang kafir menindas orang-orang yang beriman. Ini dia panggil hijrah total. Ashabul Kahfi dia pindah terus mencari tempat yang selamat untuk agama dia.